Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan ini Buletin Awani khas di mana kami bawakan perbincangan berkenaan dengan keadaan semasa seperti biasa yang telah kami lakukan sejak lebih kurang seminggu yang lepas. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini adalah Hari Wanita Sedunia. Sudah tentu ia disambut di serata dunia bagi anda golongan wanita, golongan ibu, golongan isteri, golongan pekerja, kakak, adik dan sebagainya. Selamat Hari Wanita Sedunia kepada anda semua. Dan kami di Astro Awani ingin bukan saja menyampaikan ucapan tersebut tetapi ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua atas segala jasa yang telah anda taburkan dan masih lagi taburkan sama ada kepada keluarga, ataupun masyarakat ataupun tempat kerja. Dan kita mahu alihkan perbincangan kita ataupun tujukan perbincangan kita hari ini jauh sedikit daripada politik tapi menyentuh sedikit tetapi dalam kerangka pemerkasaan wanita sempena Hari Wanita Sedunia. Dan untuk berbuat demikian bersama saya hari ini adalah seorang aktivis wanita yang sangat prominent dalam bidang beliau dan juga seorang akademik, Dr. Sharifah Syahirah Said Sheikh. Doktor, bukan kali pertama sudah datang ke Astro Awani. Terima kasih kerana kembali. Terima kasih Astro Awani kerana sudi menjemput saya. Selamat Hari Wanita Sedunia kepada semua dan terutamanya kepada wanita di luar sana. Dan untuk just some fun facts, ya. Hari Wanita Sedunia ini adalah pada tahun pertama sekali di celebrate diraikan pada tahun 1975. Tapi sebenarnya Hari Wanita Malaysia lebih awal, iaitu pada tahun 1962 yang telah dirasmikan dan telah diiktiraf dan diumumkan oleh Perdana Menteri pertama. Selamat Hari Wanita Sedunia, Doktor. Jadi kita lagi awal 1960-an, lebih kurang 10 tahun lebih awal daripada piawaian dunia dalam menyambut Hari Wanita Sedunia. Tetapi malangnya kita bercakap dengan ini dan saya mahu membuka perbincangan dengan topik ini dengan doktor. Dari segi pentadbiran, kita boleh sentuh sektor swasta dan sebagainya sebentar saja lagi, tapi kita mulakan dengan peringkat tertinggi iaitu pentadbiran dan juga kabinet. Di ASEAN sahaja kita berada di 3 negara terendah dalam ASEAN dari segi komposisi wanita di dalam pentadbiran ataupun kabinet. Kita merupakan yang terendah kalau kita tengok dekat indeks Interparliamentary Union, ya. Kita terletak di nombor 142, iaitu jumlah wakil rakyat wanita di dalam parlimen. Berbanding dengan negara-negara di Asia Tenggara, ya, kita nombor 3 ataupun nombor 4 ke bawah. Kalau kita tengok dari segi Human Development Index ataupun indeks pembangunan manusia, kita ni terletak di tangga yang terbaik, salah satu negara yang terbaik iaitu dalam 62 tangga. Dan maknanya ada banyak perkara yang perlu kita ketengahkan mengenai hal-hal berkaitan dengan wanita. Okey. Itu satu mungkin angka ataupun statistik yang memang sudah tentu kita boleh perbaiki dan harap-harap kita akan memperbaikinya. Dan sekarang ini cakap-cakap yang hangat adalah berkenaan dengan pembentukan kabinet. Sebelum ini pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan boleh dikatakan ada set presiden sedikit sebanyak berkenaan dengan peranan wanita dalam pentadbiran, dalam kabinet dan sebagainya. Saya kira sekurang-kurangnya 6 individu wanita ada di dalam kabinet, termasuk sudah tentu kita mencipta sejarah timbalan Perdana Menteri wanita yang pertama pada Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Jadi standard itu, piawaian itu telah pun ditetapkan. Mungkin jauh lagi untuk mencapai tahap yang ideal, tetapi kita boleh berkatakan berada di landasan yang betul. Sekarang ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pening kepala untuk memikirkan kabinet beliau. Bagaimana beliau boleh membawa lagi ke depan agenda pemerkasaan wanita ini, menyertakan lebih banyak golongan wanita dalam kabinet Malaysia yang seterusnya. Yang senang je sebenarnya. Okey, letaklah Tan Sri, letaklah lebih ramai calon menteri wanita, iaitu dulu kita ada dalam 9 orang, iaitu 5 dalam menteri dan juga 4 sebagai timbalan menteri. Jadi apa salahnya kita tambahkan kerana kita mempunyai ramai wakil-wakil rakyat wanita yang berkaliber dan tidak langsung mempunyai image yang negatif seperti persepsi ada kaitan dengan rasuah dan sebagainya. Ya, kalau saya dah list dah sebenarnya. Senarai-senarai seperti yang kita ada, Datuk Seri YB Rina Harun, kekalkanlah beliau dalam Kementerian Pembangunan Luar Bandar kerana saya nampak bahawa beliau menjalankan tanggungjawab dengan baik dan telah meletakkan satu teras dalam kementerian beliau, iaitu teras wanita dan belia. Ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Maknanya bukan sahaja Kementerian Wanita sahaja yang
ambil berat tentang wanita, tetapi juga kementerian seperti Kementerian Luar Bandar. Dan wanita di kawasan luar bandar sebenarnya mempunyai lebih banyak cabaran berbanding dengan dan berbezalah, bukanlah sama, lebih kurang sama banyak, tetapi banyak isu-isu wanita luar bandar masih terpinggir. Dan usaha yang telah dijalankan oleh beliau nampak bahawa apabila lebih ramai menteri wanita di dalam kementerian-kementerian, maka isu separuh populasi negara, ya, kita bila cakap wanita ni bukanlah golongan sikit minoriti, suara minoriti, tapi jumlah dia sama banyak dengan kaum lelaki. Ya. Apa cabaran untuk kita mengetengahkan? Dan ini bukan saja dalam kabinet ataupun dalam parlimen, tetapi di mana-mana saja dalam sektor swasta di serata dunia. Sering kita katakan kita mahu mengetengahkan inisiatif pemerkasaan wanita. Tetapi kita juga perlu lihat merit. Apa cabaran untuk kita perjuangkan kedua-duanya? Masih lagi kita ingin further the agenda of women empowerment, tetapi kita mahu lihat merit dalam kabinet khasnya. Sekarang ni kita kena tengok merit ni sebenarnya ada. Laki dan wanita ada. Kalau kita tengok wakil-wakil rakyat yang ada sekarang, yang dalam tim Perdana Menteri kita yang baru, seperti Noraini Ahmad, ya, dah beberapa kali jadi member of parliament, ya, wakil rakyat. YB Zuraida, ya, YB Zuraida pun kekalkanlah sebagai kementerian yang asal. YB Rohani pun dah lama, banyak kali election dia menang. Ya, ini menunjukkan mereka ni ada merit. YB Nancy Shukri, Rosnah, Mas Emi Yati dan ramai lagi. Mereka ni banyak kali bila dia orang bertanding dalam pilihan raya, dah banyak pilihan raya masih menang. Walaupun parti mereka nak kalah dan sebagainya. Ia menunjukkan bahawa mereka ni memang turun padang dan bukan hanya cakap kosong tetapi buat kerja. Sebab itulah walaupun ada kemaluk politik dan sebagainya, mereka masih diberi kepercayaan untuk menang dalam pilihan raya. Ini menunjukkan mereka sudah ada merit. Dan sekarang ni kita selalu tengok merit ni dari piawaian siapa, standard siapa. Merit ni kadang-kadang kita tengok secara tidak sedar kita mengikut piawaian lebih kepada patriarki. Iaitu mesti tegas, tegap dan apakah merit tu kita tengok macam mana. Ya. Bagaimana kaum lelaki mentakrifkan merit dan bagaimana ianya tidak adil bagi kaum wanita, kerana takrifan merit itu mungkin berbeza seperti yang doktor sebut. Itulah, kadang-kadang tu benda-benda seperti wanita ni lembut. Wanita ni lebih sesuai jadi pengikut. Jadi dia ambil sebagai kelemahan perkara itu. Ya. Dalam kononnya dalam agama lebih baiklah wanita jadi pengikut dan sebagainya. So ini adalah sebenarnya dicampur aduk dan menidakkan kekuatan wanita tersebut. Dan bagi saya, kalau kita selalu kata, alah tak payah kuota ni tak boleh kerana tak adil. Sebenarnya kuota ini adalah kerana kita kena guna kuota ini sebab apa? Sebab kita kena tengok latar belakang dan juga diskriminasi dan juga stigma yang telah berlaku. Banyak data-data menunjukkan bahawa wanita ni terkebelakang bukan kerana ketidakbolehan mereka, tetapi kerana banyak perkara-perkara yang menarik mereka daripada mencapai dia punya kebolehan yang optimum. Ya. Definisi merit kita mungkin berbeza dengan definisi merit yang betul-betul tepat seperti yang doktor sebut tadi. Apa yang kaum lelaki takrifkan sebagai kelebihan, tak semestinya, dan juga apa yang kaum lelaki takrifkan sebagai kelemahan, tak semestinya sebenarnya kelemahan. Kelembutan dan sebagainya itu adalah strength in its own. Sistem kuota juga itu menarik kerana ada yang mengatakan bahawa sistem kalau kita letakkan kuota, walaupun ia adalah satu langkah pertama yang betul untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam apa jua sektor, dalam kabinet, dalam swasta dan sebagainya, kita akan terlampau obses untuk memenuhi kuota tersebut. Dan itu sebenarnya adalah bertentangan dengan prinsip pemerkasaan wanita kerana dia seperti diversity hire di setengah negara. Saya hanya mengambil atau menggaji pekerja ini kerana saya ingin mencukupkan kuota minoriti saya. Dan ini saya ingin cukupkan kuota wanita saya. Jadi, apakah cabaran itu? Kita akan bincang sebentar saja lagi. Kita perlu berehat seketika. Kita akan kembali bersama Dr. Sharifah Sahira Said Sheikh, aktivis wanita, sempena Hari Wanita Sedunia. Kita kembali selepas ini.
Kembali bersama Buletin Awani Khas, saya Luqman Haris dan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia kepada golongan wanita di luar sana semua. Tanpa anda, dunia ini tidak akan berjalan. Mungkin tidak akan berjalan dengan sebaiknya seperti yang kita lihat hari ini. Hari ini kita mahu sambut dan kita mahu bincangkan berkenaan dengan agenda pemerkasaan wanita. Walaupun kita sudah bincang sejak sekian lama, ia masih lagi relevan dan kekal relevan kerana masih banyak yang perlu kita lakukan untuk memperkasakan golongan ini yang di Malaysia bukannya golongan minoriti tetapi kira-kira setengah daripada populasi kita di Malaysia. Dan untuk kita mendapatkan, tadi saya bincang dengan panel kita, Dr. Sharifah, berkenaan dengan apa yang kita boleh lakukan dan di mana status pemerkasaan wanita ataupun inisiatif pemerkasaan wanita kita, landscape-nya bagaimana di negara ini pada hari ini. Tetapi penting juga untuk kita zoom out sedikit dan kita lihat the progress that we've made. Landscape pemerkasaan wanita bukan sahaja hari ini tetapi berbanding dengan 3 atau 4 dekad yang lalu, untuk kita lihat jauh mana sudah kita jalan dan apa lagi di hadapan kita. Dan untuk berbuat demikian adalah Datuk Halimah Muhammad Said di talian sekarang, Presiden Persatuan Suara Keamanan, Hati Nurani dan Kebolehan Menakul ataupun PIKOR. Datuk, terima kasih dan selamat menyambut Selamat Hari Wanita Sedunia, Datuk. Terima kasih, Luqman. Okey, Datuk, mungkin saya nak dapatkan perspektif Datuk ni agak unik kerana kita lihat Datuk sudah pun berada di dalam arena pemerkasaan wanita itu sejak 30 ataupun 40 tahun yang lepas. Datuk adalah orang lama yang sudah lihat semuanya. Jadi bagaimana Datuk menilai landscape pemerkasaan wanita di tempat kerja, di sektor swasta, di dalam kerajaan dahulu mungkin 3 ataupun 4 dekad yang lepas berbanding dengan landscape-nya hari ini di Malaysia? Ya, Luqman. Sudah banyak dah telah berubah ya dari dulu hingga sekarang. Masa saya seorang pekerja yang muda dulu, wanita-wanita selalu melakukan kerjaya dalam bidang pengajaran, menjadi lecturer di universiti, sebagai pegawai kerajaan dan sebagainya. Kurang wanita memasuki bidang bisnes dan bidang corporate. Tapi sekarang ni kita nampak sudah ramai wanita setanding dengan lelaki, dengan kaum lelaki dalam bidang-bidang tersebut. Wanita dalam profession yang ulung seperti perundangan dan perniagaan dan even kejuruteraan sudah setanding dengan lelaki. Jadi banyak perubahan telah berlaku dan banyak advokasi tentang pemerkasaan wanita telah dilakukan sejak 50 tahun dahulu, Luqman. Jadi sekarang ni kita hanya nak memperkokohkan kedudukan atau status wanita dengan akta-akta undang-undang yang baru yang menghadapi cabaran baru dan isu-isu baru dalam masyarakat. Apa cabarannya, Datuk, untuk kita memastikan undang-undang tersebut mungkin yang sedang dicadangkan berada di dalam pipeline akan kita teruskan? Kerana seperti kita tahu pertukaran kerajaan sudah pun berlaku dan kemungkinan ada setengah polisi itu termasuk polisi pemerkasaan wanita mungkin akan terjejas. Jadi apa cabaran untuk diteruskan untuk kita memastikan hasil kerja yang bagus sebelum ini yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan sebelum itu akan berterusan dan tidak terganggu kemelut politik atau pertukaran kerajaan? Datuk ada di sana? Ya, tadi terputus sikit ya suara Luqman. Tapi saya dapat soalan tu. Saya rasa bahawa leadership, kepimpinan wanita adalah penting. Ya, wanita-wanita yang ditugaskan sebagai menteri, timbalan menteri dan sebagainya, ketua-ketua agensi dan sebagainya, mesti dipilih daripada kalangan yang atasan. Wanita yang bukan saja berkebolehan tetapi mempunyai integriti dan perwatakan yang mulia. Nah, ini penting untuk memperkokohkan lagi perjuangan kami. Ya, sebab kalau wanita-wanita itu lemah dan senang dipengaruhi, mustahil ya ada kejayaan dalam advokasi seterusnya. Kita lihat, Datuk, menarik juga untuk kita nilai perbezaan
landscape pemberkasaan wanita dahulu dan sekarang, bukan dari saja dari segi ekonomi dan sebagainya, tapi juga dari segi norma sosial. Seperti yang saya bincang dengan Datuk sebelum ini, saya ingat lagi mengatakan bahawa norma-norma sosial itu juga ialah constantly evolving. Sekarang ni kalau kita bercakap mengenai pemberkasaan wanita, tak lari juga selain daripada isu ekonomi, kita bercakap dengan isu sexual harassment at the workplace, kita bercakap dengan pergerakan Me Too yang berlaku di serata dunia. Tetapi Datuk Halimah mungkin boleh memberikan sedikit pencerahan berkenaan dengan bagaimana landscape itu dahulu, kerana dulu Datuk kata, sebagai contoh, what's harassment before, what's harassment now is not harassment before. So penting juga untuk kita dapatkan perspektif orang lama seperti Datuk. Ya, sekarang kita banyak dipengaruhi, sekarang kita banyak dipengaruhi oleh pergolakan global, ya, dalam isu-isu atau dalam bidang-bidang seperti human rights, equality, social equality, equity dan sebagainya. Jadi sexual harassment atau pergangguan wanita itu menjadi satu perkara yang diutarakan di barat, ya. Tetapi norma-norma harassment ni banyak dah berubah. Dulu misalnya perkara-perkara sebagai komunikasi antara wanita dan lelaki lebih biasa, tidak ada niat-niat yang buruk. Adalah segolongan yang berniat buruk, tapi kita macam lebih bebas daripada sekarang. Sekarang ni tak boleh, tu tak boleh. Kalau wanita bercakap atau lelaki bercakap dengan wanita lebih sedikit sudah dituduh melakukan harassment atau gangguan. Saya rasa itu tidak adil, ya. Bukan saja kepada lelaki tetapi kepada masyarakat sendiri. We must really look into this harassment issue and be fair to all those, that are implicated. Ya, sebab kadang-kadang niat wanita yang menuduh lelaki itu juga menjadi satu soalan yang besar yang harus diperiksa dengan teliti. Kadang-kadang ada bias di situ, ya. Tapi saya rasa dari segi macam status wanita dalam ekonomi misalnya, saya sangat hendak mengetengahkan idea atau cadangan bahawa kerja di rumah tangga atau domestic work itu diberi pengiktirafan secara rasmi dengan memberi kerja rumah tangga nilai keuangan atau nilai wang. Give it a monetary value so that it can be seen as contributing to the GDP. Sebab saya rasa ini adalah penting sebab wanita menyumbang kepada GDP dengan kerja-kerja yang dilakukan di rumah. Ya, kalau tak mampu nak dapat pembantu rumah, ibu dan mak itu sendiri membuat kerja. Berulang-alik melakukan kerja untuk keluarga. So you must recognize the work that women do at home. This is something that should be advocated in a very serious way. Tapi Datuk, even though if the government wants to do that, apa cabaran untuk kerajaan mengukur dengan tepat kerja yang wanita lakukan, suri rumah lakukan di rumah? Kerana kita perlu, kalau mahu kira masukkan dalam KDNK, GDP dan sebagainya, kita perlu at least some sense of accuracy. Apa cabaran untuk kita menilai dan mengukur dengan tepat sumbangan ataupun produktiviti yang disumbangkan di rumah ke dalam KDNK? Memang ada cabaran, tetapi seperti indices yang telah diutarakan, ya, banyak indeks ni, indeks tu. Kenapa tak boleh buat indeks kerja rumah ni? Kalau maybe per hour, each task to be given a monetary value per hour. Because pembantu rumah temporary, ya, yang daily help diberi macam RM60 sejam bila mereka melakukan kerja-kerja rumah. Tapi tak dibahagikan lah kalau mop rumah berapa, ironing clothes berapa dan sebagainya. Tapi kita boleh golongkan dalam kerja rumah biasa misalnya dan kerja-kerja rumah yang lebih
memerlukan tenaga, misalnya jaga bayi. Ya, pembantu rumah yang menjaga bayi kanak-kanak kecil tu, ya, dia bertungkus lumas dari pagi sampai petang, seperti ibu-ibu yang menjaga anak mereka sendiri. So ini semua boleh dibincangkan dan boleh diberi rate yang sesuai. Itu antara cara kita boleh memperkasakan wanita dari segi ekonomi, Datuk. Dan itu salah satu cadangan yang sangat bernas yang kita harap akan dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh mereka yang berkuasa. Tetapi saya mahu kembali sedikit kepada apa yang Datuk sebut sebentar tadi yang agak menarik, tapi saya tak sempat nak tanya soalan kerana saya tak mahu memotong ayat Datuk. Berkenaan dengan social norms, norma-norma sosial yang mengatakan bahawa dulu lain dan sekarang lain berkenaan dengan kerangka gangguan seksual. Dahulu mungkin lebih, Datuk cakap mungkin lebih lenient, mungkin lebih relax dan sebagainya. Kini kalau mengikut Datuk, kalau kita bertegur dan bercakap pun mungkin dah akan disalah tafsir. Tetapi adakah ia bermakna piawaian ataupun standard lelaki menjaga personal space wanita sudah pun meningkat sekarang berbanding dahulu? Ada paradoks. Maaf. Ada satu paradoks di situ, ya, Luqman. Padahal dunia sekarang liberal dan kita dipengaruhi oleh norma-norma liberal dari barat. Yet at the same time, the liberalness of orang barat itu terhad juga. Sebab kalau melebihi menjangkau boundary sopan santun itu, ya, apa dia boundary sopan santun itu? Saya rasa itu is different from culture to culture. But still, in the West, there are barriers to this communication, interaction between male and female. Sexual harassment is being looked at in a big way dengan Me Too movement dan sebagainya, termasuklah rogol dan sebagainya. Jadi itu satu area yang agak sensitif, mesti diteliti oleh orang-orang lama dan orang-orang baru, ya, berganding minda dan berganding bahu untuk melihat atau menentukan norma-norma baru yang di mana wanita dan lelaki tidak melanggar boundary atau barrier yang dianggapkan sopan. No, very difficult, but it must be done because people are pressing for the anti-harassment law. People are pressing for it. Pakatan Harapan tidak berjaya untuk menonjolkan atau meluluskan, dan sekarang, ya, terserahlah kepada Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional untuk menonjolkan kembali sebagai bil dan sebagai law dalam parlimen. Jadi saya rasa kita akan berulang-alik sedikit di situ. Selaku seorang individu yang telah pun memerhati pelbagai inisiatif pemerkasaan wanita sejak 3 ataupun 40 tahun yang lepas, Datuk juga menyaksikan bukan sahaja transformasi ekonomi negara ini daripada dulu tahun 60-an, 70-an sampai sekarang, tapi juga transformasi budaya yang mungkin juga akan berlaku dalam perjalanan itu. Ramai orang menggunakan alasan budaya, Datuk, sebagai cara mereka untuk mungkin menghalang wanita. Contohnya wanita perlu memainkan traditional gender roles untuk menjaga anak, untuk housekeep dan sebagainya. Kita katanya negara yang sangat berbudaya, negara-negara Asia. Itu yang mereka nyatakan. Bagaimana kita nak seimbangkan antara menjaga budaya dan juga tidak menghalang pemerkasaan wanita dan mengangkat wanita untuk merealisasikan potensi penuh mereka? Sebahagian daripada peranan itu memang semula jadi. Kalau kita melahirkan anak, adalah kewajipan kita untuk membesarkan anak itu, menyusukan anak itu dan sebagainya. So women cannot run away from this role, maternal role. Tetapi wanita, ibu itu boleh diberi bantuan oleh kaum keluarganya, terutama sekali suami, ya, untuk mengambil alih tugas-tugas yang
ibu dan isterinya perlu melakukan. So when you come back from work, Luqman, please help your wife to mind your children, I do, to Datuk. change their diapers, and to feed them, to give them their bottle feed. Now, is that too much to ask men? Tapi, Luqman, satu lagi norma budaya yang saya ingin menyebut di sini adalah sistem patriarki yang meluas dalam masyarakat Malaysia, masyarakat orang Malaysia. Bukan saja dalam, golongan-golongan tertentu seperti Muslim, Melayu dan Hindu dan sebagainya, di mana sistem patriarki itu kokoh. Tetapi dalam masyarakat in the workplace, there is this inherent patriarchy that is responsible for the gender discrimination and so on when it comes to promotion of a woman who has the ability. The bosses would choose the male because the assumption is that the male is freer from this domestic task that a woman has to do. So the gender bias of a patriarchal system is strong in our society. And I wouldn't say that it doesn't exist in the West. I think they are as patriarchal as we are, although they wouldn't like to admit it. Of course, they keep quoting Finland and Sweden and New Zealand and so on, where women play a greater role in society and in the government. But generally, I think patriarchy will be sustained. I don't know. I think it will be forever that we are patriarchal. But nevertheless, women must be given official recognition. Pemerkasaan mereka mesti diteruskan. Angin perubahan meniup kita di sini sana, tapi wanita mesti berpegang kepada nilai-nilai yang kokoh seperti integrity, seperti honesty, seperti forthrightness, and in the business world and in the corporate world, good governance. Saya rasa kerajaan baru ni mesti membentuk Kementerian Good Governance and Integrity, dan menteri yang dipilih harus seorang wanita. Bagaimana fikiran Luqman? Saya setuju. Akhir sekali, Datuk, menarik apa yang Datuk sebut berkenaan dengan sistem patriarki. Kerana saya baru bincang dengan tetamu saya hari ini, Dr. Sharifah, bahawa sistem patriarki itu antara komponen yang negatifnya adalah mungkin the traits that women have and the traits that men have. Sifat-sifat yang lelaki ada, sifat-sifat yang wanita ada berbeza. Jadi lelaki selaku mereka yang berada di posisi decision makers sepanjang beberapa puluh tahun yang lepas dan mengawal sistem, mereka mungkin memandang sifat-sifat yang wanita ada tetapi lelaki tidak ada sebagai satu disadvantage, kelemahan seperti kelembutan, very instinktif dan sebagainya. Itu antara disadvantage ataupun antara keburukan yang dibawa oleh sistem yang didominasi oleh patriarki. Mereka lihat apa yang wanita ada untuk tawarkan lebih daripada lelaki, mereka lihat itu sebagai tidak relevan. Mereka lihat itu sebagai satu kelemahan. Apa yang Datuk fikir satu sifat wanita yang sering disalah tafsirkan sebagai kelemahan selama ini? Ada satu, ya. Ya. 2 hari sudah saya telah menghadiri atau memberi ucapan di simposium Malaysian Institute of Accountants, dan di situ saya tunjukkan idea-idea yang baru saya bentangkan tadi. Tetapi ada satu panelis lelaki dari Scotland yang mengatakan bahawa sebenarnya the wiring of the male brain and the female brain berlainan. Male brains are from back to front and front to back,
whereas the female brain is wired from side to side. Okey. Jadi, yang disangkakan kelemahan, dikata wanita fikir, tak boleh membuat keputusan yang menentu, selalu berubah-ubah. I would like to see it as a positive trait or characteristic. We are multitaskers. We can cope with many, many levels of argument, many levels of thinking, and we can come up with some kind of ultimate resolution or argumentation. But men are single-minded. They are focused on one thing, and maybe they will do it well, but they cannot multitask, as De Bono would say, lateral thinking. Men are not so good at lateral thinking as women are. That's my offering, Luqman. Okey, terima kasih Dato' Halimah Muhammad Said, Presiden Persatuan Suara Keamanan, Hati Nurani dan Kebolehan Menakul ataupun PIKO, meminjamkan pelbagai insights beliau dan juga sedikit pengalaman dan apa yang beliau boleh kongsikan yang banyak kita boleh kupaskan doktor selepas ini, tetapi kita berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Buletin Awani Khas dan saya Luqman Haris dan kami meneruskan hari ini perbincangan berkenaan dengan beberapa isu yang penting dalam negara kita dan juga apa yang kita boleh lakukan untuk menambah baik negara ini bergerak ke hadapan. Tapi hari ini perbincangan kita lebih terfokus kepada pemerkasaan wanita. Kerana hari ini adalah Hari Wanita Sedunia dan bagi golongan wanita di luar sana, selamat Hari Wanita Sedunia, selamat menyambut Hari Wanita Sedunia dan kami ingin berterima kasih kepada anda dan bukan saya sahaja, sudah tentu mewakili seluruh pihak Astro Awani ingin mengucapkan terima kasih kepada golongan ibu di luar sana, golongan isteri, golongan kakak, golongan anak atas segala sumbangan yang telah anda taburkan bukan sahaja di tempat kerja tetapi dalam keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhannya. Kerana wanita yang mewakili kira-kira setengah daripada seluruh populasi Malaysia adalah enjin yang sangat penting yang akan memacu negara ini bergerak ke hadapan, bukan sahaja dari segi ekonomi tapi dari segi pelbagai aspek lagi. Dan saya mahu teruskan perbincangan saya dengan seorang aktivis wanita, Dr. Sharifah Shahirah Said Sheikh. Banyak tadi yang kita boleh kupas. Kita pun sudah bincang sebelum itu aspek pemberkasaan wanita dari segi politik. Kita cakap berkenaan dengan penyusunan kabinet yang akan datang ini. Dari segi ekonomi, sudah tentu itu antara aspek yang paling perbincangan yang paling besar. Tapi menarik juga apa yang Dato' Halimah sebut sebentar tadi. Dari segi aspek kita lihat dahulu dan sekarang. Mungkin norma sosial itu juga sudah pun evolve. Antara yang menarik yang Dato' Halimah sebut tadi, sebab Dato' Halimah mungkin merujuk kepada daripada zaman 60-an, 70-an kemudian hari ini. Dari segi personal space wanita, menghormati hak wanita dan juga isu-isu gangguan seksual yang kita lihat, gerakan Me Too di serata dunia sekarang ini. Katanya, kalau menurut Dato' Halimah, maybe we've gone too far. Adakah doktor setuju bahawa ada risiko dan mungkin kita akan terbawa-bawa, gone too far, sampai kalau kata Dato' Halimah, lelaki nak approach wanita pun dah takut sekarang ini. Apa pendapat doktor terlebih dahulu? Okey, kalau kita tengok dari segi dulu dan sekarang, kalau kita tengok dari segi status negara pun dah berbeza. Kalau dulu kita ni negara yang belum membangun dan sekarang ni kita membangun dan kita menuju ke arah negara maju. Kalau dari segi logical, correlation tu mestilah samalah. Maknanya wanita sekarang ni semakin maju dan juga diperkasakan. Kalau kita tengok dari segi dulu, kalau dululah datuk nenek kita selalu cakap, oh dulu kahwin umur 13 tahun, kahwin umur 15 tahun dah ada anak dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok kebanyakan wanita di Malaysia umur 13-15 is not an option to get married, walaupun kita masih ada masalah perkahwinan kanak-kanak yang telah cuba di contain lah oleh Kementerian Wanita dengan dikeluarkan garis panduan ya macam mana untuk menghapus perkahwinan kanak-kanak dan itu adalah salah satu macam contohnya gangguan seksual. Ianya juga menunjukkan bahawa kita sekarang ni semakin sensitif. Kalau dahulu mungkin lawak itu dianggap lawak lah, tak sporting lah. Kalau lawak pun tak boleh terima. Tapi dulu pun ada juga lawak resis. Sekarang tidak diterima. Lawak seksis. Sekarang juga tidak diterima. Ianya adalah kerana status negara semakin maju. Dan untuk pengetahuan semualah, setelah kami buat kajian tentang gangguan seksual dalam sukan,
saya sendiri dengan rakan-rakan juga terkejut apabila melihat bahawa lelaki berkata bahawa mereka juga diganggu secara seksual. Dan pertama sekali assumption tim kami, boleh tahan juga wanita di Malaysia ni telah begitu perkasa. Tapi apabila kita tengok correlation dengan pemangsa, kami terkejut lagi, double terkejut kerana ianya pemangsa ni masih lelaki. Dan mungkin dari segi ini ada sedikit sebanyak yang perlu dikaji. Salah satu yang positifnya, sekarang ni golongan lelaki, kaum lelaki juga telah diperkasakan. Diperkasakan dari macam mana? Menceritakan bahawa ianya juga terjadi kepada diri mereka. Mereka juga diperkasakan bahawa aku tak perlu malu. Ini terjadi kepada diriku, perlu diketengahkan. Dan ini berkaitan juga apa yang doktor sebut seperti tadi berkenaan dengan bukan sahaja gangguan seksual tetapi norma dahulu. Norma dahulu kahwin awal, kalau dikongsikan dengan wanita itu lawak yang mungkin bersifat sedikit lucah dan sebagainya, kalau tak gelak tak sporting lah. Jadi bukan dahulu itu norma itu berbeza dan sebagainya, tapi lebih kepada dahulu mungkin wanita itu lebih malu untuk menyuarakan sebarang tentangan jika lelaki approach mereka ataupun jika lelaki berkongsikan lawak jenaka yang kurang sopan dan sebagainya. Dulu mereka lebih segan, hari ini mereka lebih terbuka untuk menyatakan no, that's not okay. Ya, dari segi critical awareness, iaitu merupakan satu core pemerkasaan wanita, iaitu dia aware bahawa ini adalah diskriminasi, dia aware bahawa ini adalah gangguan seksual. Kalau gangguan seksual berlaku juga kepada lelaki, bahawa lelaki pun aware. Kalau rasa tak sedap, maknanya itu adalah gangguan seksual. Tapi minggu datang, kalau lelaki dia mengalami gangguan seksual, pemangsanya juga lelaki? Ya, setakat yang inilah. So, kalau dari segi ini, kita tengok bahawa sekarang ni dah semakin critical awareness semakin tinggi dan semua orang berani bersuara sekiranya mereka mempunyai masalah, terutamanya dari segi norma-norma sosial ni, iaitu benda ni benda tak nampak tau. Benda yang macam, alamak, betul ke? Kenapa pula aku nak kena marah? Tak payah kot, kena sporting kot dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa sekarang ni kita dah nampak dengan jelas hak-hak kita walaupun perkara-perkara ni macam ada thin line. Ya, antara okey dengan tak okey. Gangguan seksual ni selalu dia macam very complex ya. Sampai orang kadang-kadang tak apalah, biarkanlah. Dan ini sebenarnya tak elok ya dalam kita punya kehidupan sosial ya, ianya kerana ialah dia tak healthy. Yang thin line dan tak nampak tu menarik apa yang doktor sebut. Kerana kita juga ada membincangkan ini sebelum kita ke udara sebentar tadi berkenaan dengan pemerkasaan wanita di tempat kerja. Sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan melalui Belanjawan 2020 ada mencadangkan ataupun mengusulkan mengumumkan sebenarnya satu inisiatif untuk memanjangkan lagi tempoh cuti bersalin. Dan walaupun kebanyakannya setuju, ada yang tidak setuju juga. Tapi logiknya perlu untuk kita fahami. Kerana sebagai contoh, ada usahawan yang mengatakan bahawa ia akan menakutkan majikan daripada mengambil pekerja wanita kerana mereka takut, bukan mereka tidak mahu ambil wanita, tapi mereka takut kerana segelintir syarikat kecil, bajet mereka terhad. Mereka tak mampu untuk hilang seorang ataupun dua orang pekerja untuk 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jadi mereka akan avoid daripada hire. Tetapi jika ini berlaku, sukar untuk kita lihat, sukar untuk kita nampak. Dalam rekrutmen proses, jika majikan tidak mahu mengambil pekerja wanita kerana itu, mereka boleh kata, memang meritnya tidak cukup. Jadi susah untuk kita buktikan. Jadi dalam kita menyokong, dan saya percaya doktor menyokong usaha untuk memanjangkan tempoh cuti bersalin, majikan juga khasnya syarikat kecil SME ada kekhawatiran ini, dan jika mereka buat demikian, mereka tidak mengambil wanita kerana mereka takut akan ambil cuti bersalin yang panjang. Bagaimana kita nak kesan benda ni? Kalau kita tak kesan, kita tak boleh detect. Kalau kita tak kesan, kita tak boleh hukum dan kita tak boleh betulkan situasi itu. Jadi apa cabaran untuk kita detect masalah ini? Itulah, ini adalah satu assumption ataupun hipotesi lah. Kalau bagi lebih banyak cuti kepada wanita akan menyebabkan ramai majikan tidak mahu mengambil wanita. Ini satu assumption yang belum ada pembuktian lah. Kalau kita tengok di negara-negara maju, mereka cuti bukanlah 3 bulan, lebih 6 bulan, 1 tahun. Apabila negara sedar bahawa dah tak ada orang muda, semua yang tinggal orang-orang tua. Okey, nak bangunkan negara ni untuk siapa? Untuk warga asing. Ya, oleh kerana itu mereka telah ubah polisi. Dan kita ni dalam proses transformasi lah, dalam keadaan yang tengah
mengubah situasi, dan memanglah akan ada perdebatan ini, dan perlulah ada banyak kajian, dan juga perkara-perkara ini tidak boleh kita buat secara terus, ya. Contohnya, okey, sebab Singapura buat 6 bulan cuti bersalin, kita pun kena buat 6 bulan. Kita tak boleh begitu kerana kita punya situasi berbeza. So kita kena buat dari segi dengan cara gradually. Tapi perlulah mengambil kira, ya, amalan-amalan baik ataupun best practices daripada negara-negara maju yang dekat saja sebelah kita, iaitu Singapura. Dan kita kena ingat bahawa apabila kita bercakap tentang stigma beban kerja rumah, stigma tentang melahirkan anak, reproductive role, kita panggil reproductive role tu bekerja di luar rumah. Reproductive role kita selalu ditegaskan wanita perlu lakukan ini. Wanita, kesian kat lelaki tau sebenarnya. Kesian kat bapa, ya, seperti Lokman. Ini juga sebenarnya adalah privilege untuk bapa. Ya, maknanya seperti yang telah hari itu telah ada demonstrasi kecil dengan membawa teddy bear oleh aktivis wanita seperti Rencung, kaum bapa, bahawa kami juga perlukan lebih banyak cuti apabila ada kelahiran anak. Sebenarnya cuti ni kita tidak boleh salah faham, bukan relax pergi tengok sinema dan sebagainya, ya. Cuti ni sebenarnya untuk menjaga pada waktu awal anak-anak generasi ataupun pemimpin masa depan negara. Kita kena tengok dari perspektif itu, ya. Daripada kita tengok habislah kita punya produktiviti, rugilah, bayar gaji free, habis company. Saya rasa sebagai majikan-majikan perlulah juga dilihat dari segi masa depan negara, ya. Kita faham semua kebimbangan itu, ya. Dan saya juga setuju sebagai seorang bapa kita perlukan masa untuk membesarkan anak. Khasnya dalam beberapa bulan yang pertama itu adalah tempoh yang sangat tender, orang cakap. Ya. Juga untuk wanita yang baru melahirkan anak, badan mereka perlu recover. Yes. Tapi kalau kita lihat dalam realitinya juga, bagaimana kita nak cari penyelesaian menang-menang? Okay, itu satu. Tapi syarikat juga kata kami faham. Tapi kami juga perlu terus mengekalkan tahap produktiviti. Kami juga perlu terus mengekalkan tahap keuntungan. Bukan kerana kami tamak, kerana kami hanya mahu survive sebagai sebuah syarikat. Kerana terutamanya syarikat-syarikat kecil, kapasiti kewangannya tak besar, bukan MNC. Jadi kalau kehilangan seorang pekerja untuk 3 bulan pun mereka terasa. Dan dia mungkin bermakna mereka akan bankrupt. Jadi kalau bankrupt, langsunglah yang ibu mengandung itu pun rugi, tak ada majikan lagi dah. Jadi di mana kita boleh meet halfway untuk cari penyelesaian menang-menang? Mungkin boleh tingkatkan infrastruktur untuk bekerja dari rumah dan sebagainya, flexibility. How do we meet halfway? Itulah, kalau kita tengok sebenarnya kita perlu ada keterbukaan dari segi pengurusan sumber manusia. Ya, kerana kita masih ada ramai syarikat-syarikat boleh menjalankan work from home, flexi hours dan sebagainya, tetapi sumber human resource dia macam banyaknya kerja nak buat, nak ubah ini, nak ubah itu, tak payahlah. Ya, tapi apabila sekarang ni apabila berlakunya COVID virus, ramai dah diarahkan bekerja daripada rumah. Boleh pula. Itulah, bila dah darurat boleh pula. Ini menunjukkan bahawa political will itu penting, dan juga keinginan betul-betul dan juga keterbukaan bahawa kita perlulah melihat wanita dan lelaki yang bekerja di tempat kerja kita, di syarikat kita sebagai manusia. Bukan sebagai pekerja yang dapat gaji dan begitu, ya. Dia perlulah dilihat dari pelbagai sudut, ya. Contohnya dari segi subjective well-being, dari segi tahap kegembiraan mereka di tempat kerja, dan telah banyak kajian yang membuktikan sekiranya kebajikan mereka terjaga, mereka gembira dalam sesuatu syarikat, maka produktiviti mereka lebih tinggi. Ya, dan itulah human being ni kita tak boleh hanya lihat dari sudut economic framework, tapi perlu juga dilihat dari segi subjective well-being framework. So it's not just the tangibles but the intangibles. Bukan saja mereka boleh ukur melalui angka, tetapi yang tidak boleh diukur melalui angka. Kita baru berhenti rehat buat kali tak lahir, Doktor. Lepas ni kita mahu bincangkan, adakah pemberkasaan wanita ini katanya un-Islamic? Kita akan bincangkan selepas ini bersama dengan Dr. Sharifah Shahirah Said Sheikh, aktivis wanita. Berita Awani khas kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Buletin Awal ini khas kepada semua golongan wanita di luar sana. Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia di Malaysia. Kita menyambutnya dan di pelbagai negara cara menyambutnya juga berbeza. Dan hari ini menjadi perbincangan kita iaitu topik pemberkasaan wanita sempena Hari Wanita Sedunia 2020. Di Pakistan, ratusan wanita menghadiri persidangan untuk menyokong hak wanita di bawah Undang-Undang Syariah. Mereka merupakan penyokong Parti Jamaat-e-Islami, sebuah parti politik yang berorientasikan agama di negara itu. Mereka yang hadir turut memakai pakaian yang menutup badan dan wajah mereka kebanyakannya sebagai tanda mereka menghormati undang-undang Islam. Salah seorang peserta acara tersebut berkata, Islam tidak menghadkan hak atau membatalkan kebebasan seorang wanita. जो मैसेज बेसिकली वहाँ पे डिलीवर हो रहा होता है आई डोंट एग्री विद इट बिकॉज लिविंग इन पाकिस्तान और बीइंग अ मुस्लिम गर्ल दीज थिंग्स आर completely nonsense for me because Islam does not restrict us from anything at all and even living in Pakistan I haven't ever feel like if we show ourselves in such manner obviously we'll feel restricted. Okey, Dr. Sharifah Syahira Said Sheikh, aktivis wanita. Pendapat doktor, dakwaan bahawa pemberkasaan wanita ini semakin berkembang dan dengan itu tidak boleh elak kebebasan wanita juga to a certain extent akan semakin berkembang dari segi semua aspek penyertaan dalam politik, kerjaya dan sebagainya. Jadi adakah ini bertentangan dengan Islam? Adakah ini un-Islamic seperti yang setengah golongan dakwa? Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul Islam, nilai-nilai utama Islam iaitu tiada diskriminasi, tiada paksaan. Ya, contohnya apabila kita bercakap tentang pemakaian, ya, apabila kita memaksa semua orang bertudung ataupun mengharamkan tudung, itu adalah diskriminasi. Kedua-duanya adalah diskriminasi, mengharamkan dan juga memaksa. Ya, adalah satu yang lebih tepat apabila kita pemakaian itu tergantung kepada wanita itu sendiri kerana itu adalah pilihan mereka. Ya, itu satu. Dan kalau kita tengok dari segi perkara-perkara yang lain, sememangnya kalau kita tengok originality of Islam, ajaran Islam tu, Rasulullah SAW, isteri baginda adalah bos beliau. Tidak ada masalah dari segi itu. Ya, kerana Islam tidak mengajar pun bahawa wanita ni mesti bawah pada lelaki. Tetapi yang disebut tadi sistem patriarki, iaitu mengagung-agungkan berlebihan kepimpinan lelaki dan juga kaum lelaki dan memastikan bahawa ianya wujud daripada zaman Aristotle dulu, zaman Greek dulu, ya, mengatakan bahawa ni wanita ni defected man, lelaki yang tak sempurna, sebab itulah dia kena di kasta bawah. Ya, dan ini bukan tak ada kaitan pun dengan Islam, tetapi telah dicampur baur yang ada sekarang ni telah membuatkan kita rasa bahawa itulah Islam, walaupun ianya sudah nampak jelas mendiskriminasikan wanita. Contohnya macam perkahwinan kanak-kanak. Masih ada yang argue, ya, yang masih memperdebatkan bahawa ini Islamik, kenapa pula tak boleh kanak-kanak kahwin awal, sedangkan ia terang-terang dan jelas bahawa ianya banyak menderitakan kanak-kanak tersebut daripada membahagiakan. Ya, jadi inilah dan juga contohnya proses-proses perceraian, mahkamah, nafkah anak-anak dan sebagainya. Kita menganggap ada setengah pihak menganggap bahawa Islam ni mendiskriminasi. Kerana cuba tengok tu, mak turun naik mahkamah tapi tak dapat apa-apa pun, ya. Dan kalau kita tengok semua ini sebenarnya ia lebih kepada manusia dan juga tradisi Sistem yang manusia letakkan, ya, yang letakkan dan patriarki dikaitkan dengan nama agama. Yang patriarki yang telah dicampur adukkan di dalam kononnya itulah agama. Ya. Dan doktor, seorang career woman, 4 orang anak, betul? Ya. Yang paling tua pun 18 tahun sudah. Yang paling kecil 2 tahun. 2 tahun. Setahun lebih. Ya. What's the biggest challenge for you? Terutamanya mungkin sekarang ini sudah anak dah kebanyakannya dah besar sebagainya, tapi masa mula-mula untuk membina kerjaya. Seperti mana penonton kita di luar sana, wanita juga lelaki, khasnya wanita yang berdepan dengan pelbagai cabaran dari segi diskriminasi ke, dari segi bias seperti yang kita bincang selama sejam yang lepas ini. Mereka mahu achieve a lot for their personal life tapi membina kerjaya
achieve a lot in the personal life tu juga mungkin melibatkan perkahwinan, membesarkan anak. What was the biggest challenge untuk doktor? Masa doktor mula-mula untuk membina kerjaya dan start a family. Kerana doktor juga berbuat demikian pada usia yang sangat muda. Ya, saya berkahwin umur 24 tahun. Memang waktu itu kita kena buktikan macam-macam. Dekat bos kita kena buktikan, nak sebagai mak kita kena buktikan. Tapi itulah work-life synergy itu saya dapat ya kerana pasangan saya lah dan juga keluarga. Ya, contohnya kadang-kadang ni wanita di luar sana kadang-kadang kita janganlah perfect sangat. Ya, contohnya bila kita nak masak, kita nak good mother, kita kena masak tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Itu akan membebankan. Bagi saya beranggapan ianya perlu kita kongsi bersama beban tersebut dengan suami. Ya, bukanlah semua benda kita nak buat supaya kita nak membukti kita ini adalah definisi good mother. Ya, definisi good mother tu adalah pelbagai. Ya, tak perlulah sampai mengorbankan diri sehingga berhenti kerja walaupun sebenarnya sayang sangat kerja tu. Ya, dan inilah kalau kita tengok dari segi cabaran wanita ni dia banyak momok-momok. Kenapa ni ambitious sangat, pentingkan diri. Tapi kalau lelaki ambitious, so bagus, lelaki yang baik sebab ambitious dan sebagainya. Saya rasa perkara-perkara ini perlu dihapuskan, dikurangkan kerana sepatutnya dalam keluarga, anak-anak perlukan bapa, anak-anak perlukan ibu. Dan ibu dan bapa perlu bekerjasama untuk membangunkan sebuah keluarga yang baik. Kerana ini keluarga ni teras negara. Kalau teras negara dihasilkan dari segi diskriminasi perempuan berkorban, dia teras negara tu tak cantik. Dia work life synergy bukan balance. Jadi bukan wanita perlu pastikan beberapa jam kat tempat kerja, beberapa jam masak, beberapa jam jaga anak. Bukan, it's not either or, tapi saling membantu satu sama lain. Suami membantu, synergy. Kenapa pula sentiasa isteri yang kena masak? Kenapa pula suami? Boleh belajar benda tu. Kenapa pula kena hanya isteri sahaja mengemas rumah dan juga menjaga anak? Kenapa tidak kedua-duanya sekali? Kerana bila kahwin tu kedua-duanya, ya. Dan ini adalah satu perkara yang penting. Lagi satu, untuk majikan juga, majikan pun sama, ada keluarga, ada anak, ya. Apa kata sporting lah sikit. Apabila anak sakit, majikan dia punya pekerja tu anak sakit, ya. Lebih kepada work life synergy. Maknanya pekerja tu akan buat kerja tu, tetapi bagi kelonggaran. Bagilah kelonggaran buat di rumah, ya, ataupun anak terpaksa dibawa ke office, tegur, oh kesian sakit ke apa. Spotting ini adalah penting dan juga empathy kepada kehidupan wanita dan juga lelaki pun sama, kaum bapa. Ya, empathy kepada tanggungjawab keluarga mereka. Okey, doktor, maaf tapi kita dah habis masa. Secara ringkas je, what's the ideal husband for you? Ideal husband adalah manusia biasa yang pentingkan, alhamdulillah saya dapat. Ya, dan saya rasa kat luar sana rakyat Malaysia memang ramai sebab saya buat survey, ada satu survey tu mengatakan bahawa saya ingat kaum wanita di Malaysia iaitu nak dekat 2,000 orang mengatakan bahawa keluarga mereka menolong mereka dalam melakukan kerja-kerja rumah. For me that's the ideal husband sebab beban kerja itulah penyebab utama banyak perkara-perkara yang wanita tak dapat lakukan. Beban kerja di rumah perlulah dikongsi. That's the ideal husband bagi mereka yang mahu berkahwin. Tak handsome tak apa, janji bertimbang rasa. Yes. Dr. Sharifah Syahirah Syed Sheikh, aktivis wanita. Terima kasih kerana menyertai kami Astro Awani membincangkan berkenaan dengan Pemerkas Hak Wanita sempena Hari Wanita Sedunia 2020. Dan itu saja untuk Buletin Awani khas hari ini. Sekali lagi kami ingin mengucapkan saya Lumar Haris dan bagi pihak Astro Awani selamat Hari Wanita Sedunia kepada anda semua. Terima kasih kepada atas segala jasa yang sudah pun anda taburkan selama ini kepada keluarga, kepada tempat kerja, kepada negara, dan terus lakukan demikian kerana tanpa anda negara akan lumpuh. Wanita separuh daripada populasi Malaysia, komponen penting untuk membawa negara bergerak ke hadapan menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam hormat.